Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi penerangan PDPR kita hari ini bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab Akidah Islamiyah pada pelajaran 24 yang bertajuk Af'alullah dan Af'alul Ibad. Af'alullah dan Af'alul Ibad. Sebelum kita meneruskan sesi penerangan mata pelajaran ataupun tajuk kita pada hari ini, suka untuk ana tengok ataupun antum lihat persoalan-persoalan pada permulaan bagi tajuk ini. Mengapakah kita perlu berdoa jika telah ditakdirkan oleh Allah? Antum para pelajar boleh tengok soalan ini secara mudah. Ana menjelaskan kepada antum, doa disebut bahawasanya kita memohon sesuatu. Okey, doa iaitu doa ini ialah kita memohon sesuatu ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak kita. Ketika mana kita berdoa, kita minta, ya Allah, panjangkanlah umurku, maka itu permohonan kita. Ya Allah, kurniakan rezeki kepada aku, maka itu adalah permohonan kepada kita. Ya Allah, pemudahkan urusan peperiksaan aku, maka itu permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk belajar, maka itulah permohonan bantuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat, untuk menjawab soalan ini kadang-kadang dia mengelirukan kita. Sebab itu untuk menjawab soalan ini kita kena faham apa itu doa. Doa kita minta sesuatu kepada Allah. Macam mana beritahu tadi, kita berkehendak kepada sesuatu, maka kita mohon kepada Allah atas sesuatu yang kita kehendak itu. Maka doa ini sebenarnya dia menunjukkan status kita sebagai hamba Allah. Dia menunjukkan status kita sebagai hamba Allah. Sebab itu kita perlu berdoa kepada Allah walaupun kita telah ditakdirkan oleh Allah. Dia menunjukkan status kita sebagai hamba Allah. Nak tunjuk beza ini, kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, makna kata kita menyatakan bahawasanya kita ni Tuhan. Sebab itu orang yang tidak berdoa, maka itulah orang yang dikatakan orang yang sombong. Nabi SAW berdoa siang dan malam dan sebagainya. Itu Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jamin akan masuk syurga. Maka kita ini tak ada jaminan syurga ke neraka ke, syurga ke ataupun sebaliknya. Sebab itu untuk menjawab soalan ini, antum kena faham yang tu dulu. Takdir oleh Allah. Takdir ni benda rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui. Kita nak mengetahui waktu bila waktu itu terjadi. Contohnya, kita datang ke sekolah. Kita datang ke sekolah. Kita tahu tak, kita datang ke sekolah hari ini, kita akan kena rotan dengan guru kita. Kita tak tahu, maka kita datang ke sekolah. Tiba-tiba datang ke sekolah, kita kena rotan. Nampak? Takdir itu rahsia Allah, benda yang kita tak tahu. Bila akan tahu? Waktu takdir itu berlaku. Maka kita ni sebagai seorang hamba, bahawasanya nak sebut kata kita ni kena senantiasa berdoa walaupun takdir kita yang macam mana, wallahu alam, Allah sahaja yang tahu. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis bahawasanya Nabi SAW disebut pada kita bahawasanya, nak sebut kata besarnya kuasa doa ini, ia mampu untuk mengubah takdir kita. Doa ini mampu untuk mengubah takdir kita. Sebab itu kita disarankan untuk berdoa walaupun kita telah ditakdirkan. Takdir yang macam mana kita tak tahu, kita pun tidak mengetahui.
Sebab itu Nabi sebut pada kita, sesungguhnya orang yang terhalang daripada rezeki disebabkan dosa dia, maka tidak ada yang boleh menolak kecuali dengan doa kepada Allah. Tak ada siapa yang boleh menolak takdir kecuali berdoa kepada Allah. Sebab itu doa ini boleh mengubah ke semua takdir kita. Itulah yang dikatakan mengapakah kita perlu berdoa jika telah ditakdirkan oleh Allah. Kita tahu tak kita akan miskin? Kita tak tahu. Kita tahu tak kita akan menjadi apa kedana? Kita tak tahu. Kita tahu tak kita boleh skor A? Kita tahu tak kita boleh skor B? Kita tahu tak kita boleh skor dalam pelajaran PQS ni? Kita tak tahu. Maka kita perlu berdoa. Itu mudah-mudahan jawapan itu terjawab secara ringkas kepada antum bagi permulaan pelajaran kita, iaitu af'alullah dan af'alul ibad. Kita tengok muka surat sebelah untuk permulaan tajuk kita. Pengertian af'alullah dan af'alul ibad beserta contoh. Yang pertama, af'alullah. Pengertian af'alullah atau perbuatan Allah. Af'alullah ni bermaksud perbuatan Allah. Ialah setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan arahan Allah. Mana kata af'alullah ini iaitu setiap kejadian yang berlaku di alam ini mengikut arahannya. Contohnya apa? Kejadian siang dan malam, bencana alam, pasang surut lautan dan lain-lain yang berlaku di bawah kekuasaan Allah. Kejadian siang dan malam itu semua atas arahan Allah. Itu semua af'alullah, iaitu perbuatan Allah. Semuanya berlaku atas kehendak Allah. Bencana alam, tsunami, adanya ombak, adanya hujan, adanya ribut petir, adanya puting beliung, semuanya atas arahan Allah dan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kita tengok puting beliung berlaku, kita salahkan seseorang. Kamulah pasal apa buka kipas kuat sangat berlaku puting beliung? Tak ada. Semuanya atas kehendak Allah. Yang ketiga, pasang surut lautan dan lain-lain. Nak sebut kata air sungai yang pasang pagi tu dia pasang air tinggi, tiba-tiba petang air surut. Itu semua atas arahan Allah. Tak ada manusia yang duk pi sedut air sungai itu. Tak ada manusia yang duk pi buka paip untuk memenuhi air sungai itu. Tak ada. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok air laut, masin. Why masin? Kita tertanya-tanya, kenapa masin? Kita masuk dalam hidung, terminum dan sebagainya. Masin. Masin. Ada tak tokek kedai ataupun kilang garam pergi tuang garam dalam laut tu? Tak ada. Itu semua atas kehendak Allah. Maka kamu kena faham, af'alullah, segala apa yang berlaku di alam ini, termasuklah siang dan malam, termasuklah bencana alam, hujan, guruh, puting beliung, tsunami, apa-apa sekalipun, pasang surut lautan dan sebagainya, semua berlaku atas kehendak Allah dan juga arahannya, berlaku di atas kekuasaan Allah. Tak ada manusia yang boleh melakukan sedemikian. Okay? Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Surah Al-Anbiya. Maksudnya, dan ingatlah, tidak kami menjadikan langit dan bumi serta segala di antaranya secara main-main. Ini dalil daripada Allah. Kita tengok bawah sekali itu, af'alul ibad, pengertian dan contoh. Pengertian af'alul ibad atau perbuatan manusia. Faham? Af'alul ibad bermakna perbuatan manusia. Ialah setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Af'alul ibad dia ialah setiap perbuatan manusia tersendiri. Okey. Apa contoh dia? Perbuatan makan dan minum, sikap rajin dan malas dan sebagainya. Okey. Af'alul ibad ialah perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya kamu. Okey, kamu datang ke sekolah. Contoh, datang ke sekolah.
Itu af'alul ibad, perbuatan kamu sendiri. Pakai kasut kan, kamu datang ke sekolah, kamu sarapan dulu, makan dan minum kan, itu perbuatan kamu sendiri, tindakan kamu sendiri. Kamu boleh datang ke sekolah kan, kamu boleh kata saya tak sarapan pagi tadi, kamu boleh kata macam tu. Sebab apa? Itu kehendak kamu sendiri, usaha kamu sendiri. Okay? Ada orang sarapan, ada kawan kamu yang tak sarapan, tiba-tiba yang tu sarapan, tiba-tiba yang ni tak sarapan. Itu atas kehendak. Ada dia sarapan sebab apa? Dia bangun awal. Kamu tak sarapan, kenapa? Sebab bangun lewat. Itu atas kehendak kita sendiri. Sama ada memilih untuk sarapan ataupun tidak. Usaha kita sendiri. Sikap rajin dan malas, kita boleh pilih untuk rajin dan untuk malas. Kita boleh pilih untuk hadir ke sekolah ataupun tidak. Kita boleh bagi tahu, kita boleh kata hari ni tak nak makan tengah hari dan makan tengah hari. Kita boleh bagi tahu hari ni ada orang yang rajin, ada orang yang malas. Itu atas usaha dan tindakan kamu sendiri. Okey. Ada orang yang rajin, dia buat nota af'alullah, af'alul ibad. Ada orang yang memilih untuk malas, dia tak mau buat nota, tapi dia nak baca dalam buku ringkasan, dalam buku teks saja. Itu yang dikatakan af'alul ibad. Af'alul ibad. Ada orang bersungguh-sungguh, ada orang dia bersungguh-sungguh, dia target apa? PQS, dia nak skor A. Ada orang dia tak bersungguh-sungguh, ada orang dia tak bersungguh-sungguh. Itu pilihan kita, itu tindakan kita, itu usaha kita. Ini yang dikatakan af'alul ibad. Af'alul ibad, iaitu sesuatu, setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha diri kamu sendiri dan ikhtiar manusia ataupun diri kamu sendiri. Okey, sama ada kamu nak tidur ataupun bangun, sama ada kamu nak makan ataupun tidak, sama ada kamu nak rajin ataupun malas, sama ada kamu nak bersungguh-sungguh ataupun sebaliknya. Dalilnya apa? Allah kata wallahu khalaqakum wama ta'malun, surah Safat. Maksudnya sedangkan Allah yang menciptakan kamu dan perkara-perkara yang kamu lakukan itu. Harap-harap antum faham, harap antum faham perbezaan di antara af'alullah dan juga af'alul ibad. Af'alullah dan juga af'alul ibad. Okey, kita pergi ke seterusnya. Af'alullah dari aspek kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia yang mempunyai kehendak dan kekuatan untuk membuat pilihan. Allah menciptakan manusia ini, manusia tu ada pilihan, dia ada kehendak dia ada kekuatan untuk membuat pilihan. Okey, manusia boleh memilih untuk bekerja dengan rajin ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan seseorang murid yang mampu untuk memilih sama ada ingin belajar dengan bersungguh-sungguh atau menjadi sambil lewa, dan perlu menyedari kesan-kesan yang akan terhasil daripada pilihan tersebut. Nampak? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan kita ini, manusia ini mempunyai kehendak. Okey? Dan juga mempunyai kekuatan untuk membuat pilihan. Okey? Kita ni sebagai seorang pelajar, contoh, seorang bekerja, contoh, dia bagi contoh sini. Kita boleh pilih untuk bekerja dengan rajin ataupun sebaliknya. Kita boleh pilih untuk tidak datang bekerja ataupun sebaliknya. Kita berpilih untuk melakukan kerja rumah ataupun sebaliknya. Okey? Begitu kita ni memilih untuk sungguh-sungguh dalam belajar ataupun tidak. Okey? Dalam masa yang sama, kita kena mengetahui kesan-kesan. Kalau kita bersungguh-sungguh, apa kesan dia? Kalau kita malas, apa kesan dia? Nampak? Kalau kita rajin bekerja, apa kesan dia? Sebab itu Allah mencipta manusia ni, Allah letak sekali pada mereka ini kehendak dan juga kekuatan untuk membuat pilihan. Contoh, kalau kita nak kahwin, ada setengah orang dia nak perempuan ataupun lelaki yang handsome ataupun perempuan yang cantik. Ada jenis orang dia nak kahwin, dia nak perempuan yang biasa-biasa je. Okey? Ada jenis orang perempuan dia nak kahwin lelaki yang kerja government, contoh. Ada jenis orang dia nak pasangan dia sama ada lelaki perempuan, seorang ustazah ataupun seorang cikgu. Itu pilihan kita masing-masing. Namun kesan kita kena tahu.
kesan kita kena tahu. Okey, sebab itu pilihan. Sebab itu kalau kamu tengok orang buat pilihan kan, kenapa kamu pilih dia? Saya tengok dia okey, dia boleh ni. Kalau saya tak pilih dia. Kenapa dia pilih? Sebab Allah menganugerahkan kepada kehendak, kekuatan untuk memilih. Nampak? Kita pun memilih juga. Kenapa tak pilih dia? Nampak? Kenapa tak pakai handset Redmi? Kenapa pakai Samsung? Kita ada pilihan. Okay? Seterusnya, pilihan manusia yang kedua, pilihan manusia yang berlaku adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, kita membuat pilihan, sama ada nak pen merah ataupun pen biru. Pen merah ataupun biru. Kita pun kata, kalau pen biru nampak ni sikit, kalau pen merah nampak kemas sikit, maka kita guna. Kegunaan itu atas izin Allah. Faham? Manusia memilih untuk melakukan sesuatu perkara atau perbuatan berpandukan akal dan wahyu. Namun semuanya berlaku dengan izin Allah. Allah kata apa? Yang bermaksud, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Surah At-Takwir. Manusia mempunyai pilihan dan kehendak mereka sendiri dalam melakukan sesuatu mengikut izin Allah. Sekiranya Allah tidak mengizinkan suatu perkara terjadi, maka perkara itu tidak akan berlaku, dan itu adalah ketentuannya. Kan? Jangan kita melakukan membuat andaian. Contoh, kalau aku bekerja buat macam ni, bekerja macam ni, aku takut hujung bulan gaji aku sikit. Andai kata aku buat macam ni, kita jangan membuat andaian. Kita jangan buat andaian. Kita buat pilihan. Kalau kita memilih pekerjaan A, maka kita memilih itu adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nampak? Okey. Cuma dalam hidup kita ini, kita jangan membuat andaian yang bukan-bukan. Kalau aku sekolah situ, aku takut aku dapat kawan ni, aku tak boleh lah situ. Kita membuat andaian. Sedangkan sekolah di situ adalah sekolah yang terbaik, kawan-kawan yang baik, guru yang terbaik dan sebagainya. Okey. Bawah sekali, af'alul ibad. Apa af'alul ibad? Iaitu perbuatan manusia. Okey, dikata di sini af'alul ibad terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ijbari, yang kedua ikhtiari. Okey, kita tengok ijbari. Sesuatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia, seperti kecacatan pada anggota badan, warna kulit, denyutan nadi dan lain-lain lagi. Ini dipanggilkan ijbari. Satu perkara yang berlaku bukan atas pilihan kita. Contoh, bukan kita berlaku, bukan benda yang berlaku bukan atas pilihan kita. Contohnya bagi di sini, kecacatan anggota badan kita. Contohnya jari kita tak cukup 10, ataupun jari kita terlebih 10, 11 dan sebagainya. Itu bukan pilihan kita. Bukan kita yang nak. Kan? Bukan kita tanya mak kita, mak pernah doa ke dulu tangan adik ni mak nak sampai 11? Tak. Kalau mak kita tanya mak kita pun, mak kita tak akan kata yang dia berdoa. Tak ada. Semuanya bukan kehendak kita, tetapi berlaku. Okey. Yang kedua, warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih serlah, ada yang putih segak. Bukan kita yang pilih, bukan kita. Semuanya bukannya kehendak manusia. Okey, sesuatu perkara berlaku di atas pilihan. Makna kata bukan pilihan kita. Bukan dalam perut kita setting siap-siap, aku nak warna putih, tinggi macam ni, berat dia macam ni. Tak boleh. Tak ada. Semuanya ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Denyutan nadi, jantung dan sebagainya. Okey, yang kita kena fahamlah ijbari. Yang kedua, ikhtiari. Sesuatu yang berlaku atas kemahuan, pilihan dan kehendak manusia, seperti makan dan minum, rajin, malas dan sebagainya. Nampak? Ini af'al ikhtiari. Sesuatu yang berlaku atas kemahuan, pilihan dan kehendak manusia. Ikhtiar ni pilihan kita, kehendak kita. Makan dan minum. Ada orang tak makan tengah hari, dia makan pagi. Ada orang tak makan tengah hari, dia makan petang. Itu pilihan dia. Ada orang dia rajin, ada orang tidak rajin. Ada orang malas. Okey, dan sebagainya. Okey, berbalik kepada ijbari. Ustaz, boleh tak saya nak tanya soalan?
Macam mana pula orang yang dihitam, kan, dihitam, tapi dia ni warna putihkan kulit dia, contoh. Adakah dia ni tidak termasuk yang dikatakan ijbari ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita ni nak memutihkan kulit kita, contoh dia hitam, kan. Hitam dia ni sampai orang kata kat dia, apalah hitam, pi sana orang gelap, pi sini orang gelap, pi situ orang gelap. Maka dia ni terasa macam mana? Dia rasa stres. Dia rasa orang duk kutuk dia. Demai satu benda yang jawab exam pun rasa tak boleh, nak belajar pun tak boleh. Maka dia beli apa? Dia beli kup putih, barulah putih tu dia pun guna, tiba-tiba putih. Maka dia, adakah dia ni mengubah ijbari tu tadi? Dia tak termasuk, sebab dia ada satu sebab dia. Begitu juga kalau kita di gigi, kita pasang apa tu? Pasang besi kat gigi tu, kan? Pasang besi kat gigi. Contohnya dia baca Al-Quran, tak boleh nak sebut sah, sebab gigi dia berterabak, gigi dia tak sama, tak tersusun. Maka alasan dia untuk pakai braces, besi tu, braces, pakai braces untuk membetulkan bacaan Al-Quran dia. Maka dipersilakan, kan? Dipersilakan, tak ada masalah selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya apa? Kalau bertentangan syaraknya apa? Tukar jantina, contoh, kan? Allah bagi elok lah, Allah bagi elok lah jadi seorang perempuan, kan? Jadi seorang perempuan dan sebagainya. Tiba-tiba pergi di Thailand, ubah diri dia jadi seorang lelaki. Habis, kan? Allah bagi elok dia jadi seorang lelaki, tiba-tiba pergi satu negara, ubah diri dia, semua dia ubah menjadi seorang perempuan. Ini tak boleh, bertentangan dengan syarak. Okey. Begitu juga ikhtiari ni, kita boleh hendaklah bezanya, beza ikhtiari dengan ijbari. Sebab tu kalau ada soalan tanya, berikan ataupun nyatakan pembahagian af'alul ibad. Kamu tak ada ijbari, ikhtiari. Kalau soalan minta huraikan, kamu huraikanlah, satu isi satu huraian. Ikhtiari kamu buatlah satu isi dan juga satu huraian. Okey, tempat markah di situ. Kita tengok sebelah hubungan antara qada dan qadar dengan af'alullah dan af'alul ibad. Ni tiga benda ni: qada, qadar, af'alullah, af'alul ibad. Okey, qada ana rasa antum pernah dengar, qadar ana rasa antum pernah dengar. Okey, kita tengok qada. Apa pengertian qada? Melaksanakan ketentuan Allah sejak azali lagi, seperti kejadian siang dan malam, hidup dan mati, matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, dan lain-lain lagi. Ini tak qada. Qada Allah sejak azali lagi. Sejak dulu lagi azali. Sejak dulu ke panggil? Sejak dulu lagi. Contohnya apa? Siang dan malam. Mana ada siang? Di Malaysia ni ada siang saja, tak ada, mesti ada malam. Pasangannya apa? Malam. Hidup mesti ada yang mati. Matahari terbit belah timur, tenggelam belah barat, dan sebagainya. Ini qada, sejak azali lagi. Qadar, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali lagi, seperti ajal, kan? Kita akan mati, akan mati. Ni qadar Allah. Kita ni semua ni sejak azali lagi, semuanya akan mati. Yang keduanya apa? Rezeki semua ni Allah tetapkanlah sejak azali lagi. Rezeki kita ni sejak dulu lagi Allah tetapkan rezeki kepada kita. Semuanya rezeki, cuma berbeza-beza rezeki itu. Dan buruk baik manusia, itu yang dikatakan qada, qadar. Okey. Sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku kepada manusia adalah dalam lingkungan ilmu. Maksudnya Allah mengetahui ia akan apa yang dikandung oleh setiap ibu, dan mengetahui apa yang kurang dari dikandung dalam rahim itu, atau apa yang lebih, dan tiap-tiap sesuatu ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Manusia perlu yakin bahawa Allah berkuasa dengan qudrat dan iradatnya menjadikan dan menentukan satu perkara. Manusia hanya berikhtiar atau berusaha dengan disertai doa. Sabda Nabi an Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, rawahu Ahmad. Maksudnya daripada Jabir
radhiyallahu an, bahawa Nabi bersabda, tidak beriman seorang itu sehingga dia beriman kepada dengan qadar baik dan qadar buruknya. Maka di sini kalau kita tengok, sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku kepada manusia adalah dalam lingkungan ilmu Allah. Nampak? Dalam lingkungan pengetahuan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran yang maksudnya atas tu kan, Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh setiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu, atau apa yang lebih, dan tiap-tiap satu ditetapkan sisinya dengan kadar yang tertentu. Contoh kalau kita tengok kakak kita, mak kita kan mengandung 7 bulan, kita pun seronok. Allah tentukan tiba-tiba masuk 8 bulan kandungan tidak bergerak. Contoh, tiba-tiba tengok gugur. Kita pilihkah untuk gugur itu? Tidak. Semuanya adalah dalam lingkungan ilmu Allah. Allah yang mengetahui segala-galanya. Nampak? Allah yang mengetahui segala-galanya. Sebab itu kalau gugur, sedih, kita pun sedih memang. Sebagai manusia dia rasa sedih. Tapi kita kena yakin takdir Allah, qadar Allah. Allah yang tentukan sebelum macam tu. Bukan kita pilih, tapi Allah yang tentukan. Mana kata kita kena fikir Allah akan bagi hikmah yang lebih baik daripada itu. Nampak? Yang bawah tu, manusia perlu yakin. Nampak? Kita kena yakin kan, apa yang berlaku semuanya qadar Allah kan, kudrat dan iradat Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Okay? Manusia hanya berikhtiar atau berusaha dengan disertai doa. Nampak? Kadang-kadang kita berusaha, kadang-kadang kawan kita rajin sangat duk buat rajin kan. Kadang-kadang kawan kita sebut jangan duk buat rajin sangat kan, bukannya pandai pun, bukannya boleh dapat A pun. Nampak? Ini salah. Kita sebagai manusia kan, kok mana pun kena ikhtiar, kena usaha. Nampak? Disertai dengan apa? Disertai dengan doa kan. Disertai dengan doa. Kita beritahu kawan kita, ya BSPM ni nak sambung mana? Kawan kita beritahu aku nak sambung Mesir. Aku Mesir ni tak apa nak boleh lah. Nampak? Kita ni bila kawan kita bagi jawapan macam tu, dia dah rasa down. Makna kata kita ni sebagai manusia kena ikhtiar, kena usaha, disertai dengan doa. Nampak? Tu pentingnya kita. Usaha, ikhtiar, di samping disertai dengan doa. Kok mana pun berdoa kepada Allah. Okay, tengok barcode bawah tu, dia kata apa? Pembahagian qada mubram dan qada muallaq. Antum boleh scan barcode tu bila habis kelas sekejap lagi, antum scan apa yang pembahagian tu. Ini penting lah, kadang-kadang soalan ditanya pembahagian qada mubram dan qada muallaq kan. Jangan dia buat terkejut kan. Okey. Tengok sebelah. Antum scan barcode Okey. Sebelah, hubungan antara qada dan qadar dengan usaha, doa dan tawakal. Ni 4 pula ni. Qada 1, qadar 1 kan. Doa 1, tawakal 1. Jadi 4. Okey, apa kaitan dia? Apa hubungan dia? Yang pertama, dapat mengagungkan kekuasaan Allah. Yang pertama, agung kekuasaan Allah, membesarkan Allah. Okey. Kita meletakkan satu harapan kepada Allah untuk mencapai cita-cita. Segala yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan daripada Allah. Sama ada baik atau buruk, yang punya banyak hikmah di sebaliknya. Sebab itu apa yang berlaku kepada kita, kita usaha dah, kita ikhtiar dah, tapi pasal apa aku tak dapat A solid, tiba-tiba dapat A minus. Nampak? Kita buat itu, sama ada baik ataupun buruk yang Allah bagi, ada hikmah di sebalik dia. Nampak? Maka di situ kita nampak, itulah kebesaran Allah. Usaha dah, semua apa jenis kismis semua kita makan kan? Apa jenis kurma semua kita makan, apa jenis nota semua kita baca, apa jenis buku PQS ni semua kita baca, tapi tak dapat A, dapat B kan? Maka kita kena sedar bahawasanya ada hikmah yang Allah nak bagi pada kita, dan di situ juga menunjukkan bahawasanya itulah keagungan Allah. Macam tu nu, aku usaha dah tapi Allah tak bagi hari ni, mungkin Allah bagi esok, lusa dan sebagainya. Yang kedua, hubungan yang kuat antara qada dan qadar serta doa. Yang kedua, hubungan yang kuat antara qada dan qadar serta doa. Senjata yang paling ampuh dan paling besar untuk manusia memohon kepada Allah ialah doa.
kerana mampu menolak qada, sedangkan ibadah-ibadah dan amalan-amalan lain tidak dapat melakukannya. Sebab itu doa ni dia mampu untuk menolak qada, kan? Mampu untuk menolak qada. Sebab itu kalau kita tengok hujan yang lebat, hujan kan, banjir kan, kita pun sembahyang hajat, minta pada Allah, ya Allah kan, kurangkanlah hujan, ya Allah, jauhkan kami daripada bala kan. Lama tak hujan, kering kontang, kita minta dengan Allah, buat sembahyang tengah padang kan, sembahyang minta hujan, ya Allah, mohon padamu ya Allah. Allah qadakan pada kita tak hujan kan, tak hujan, lama setahun tak hujan, kita berdoa, maka doa itulah dia boleh menolak qada itu tadi. Nampak? Tak ada ibadat lain melainkan doa, sembahyang hajat, istiqarah dan sebagainya. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar tidak menafikan usaha dan tawakal. Sesuatu itu berlaku berdasarkan asbab. Contohnya, seorang murid perlu belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam peperiksaan. Mustahil kejayaan dikecapi tanpa berusaha terlebih dahulu. Maka di sini mustahil seseorang yang tak bersungguh-sungguh tiba-tiba berjaya. Faham? Mustahil. Kalau kita tengok dia ni, kawan kita tengah study, dia duduk tidur. Kita tengah dia buat nota, dia main handset. Kita datang sekolah, dia tak datang sekolah. Tiba-tiba dia duduk kata dia yakin boleh skor A. Benda tu mustahil, kecuali kalau dia meniru. Benda ni mustahil. Kejayaan mustahil akan datang bagi orang yang tidak berusaha ataupun tidak bersungguh-sungguh. Nampak? Sebab itu kita ni mesti kena ada sebab. Pasal apa berjaya? Sebab aku usaha. Pasal apa aku boleh dapat skor A? Sebab aku bersungguh-sungguh. Nampak? Itu satu dia. Itu hubung kait. Beriman kepada qada qadar tidak menafikan usaha dan tawakal. Okay. Yang keempat, menyedari kelemahan dan kekurangan diri serta terhindar daripada sifat sombong. Menyedari kelemahan dan kekurangan diri serta terhindar daripada sifat sombong. Pelakuan manusia sangat terbatas kerana manusia sangat lemah dan memerlukan pertolongan Allah. Setiap yang berlaku adalah dengan izin Allah dan manusia tidak boleh sombong dengan kejayaan atau anugerah yang dimiliki. Makna kata di sini manusia ni sama ada manusia semua sekali yang ada pangkat, yang Datuk, Tan Sri, PM, Menteri Besar, menteri-menteri dan sebagainya, semuanya lemah. Manusia ni lemah. Dan mereka ini, kita ni, bukan mereka saja, kita ni juga memerlukan kepada pertolongan daripada siapa? Daripada Allah. Dalam kita berusaha, kita kena, jangan kita sombong. Makna kata kita kena berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hubung kait dia. Nampak? Nak hilang sifat sombong tu. Okey. Walaupun kita ni saintis, walaupun kita daripada form 1 sampai form 4 semuanya skor A, 8, A7, A6, A8, A7, A, main yang tu je. Tapi nak sebut kata manusia ni orang yang lemah, dia perlu pertolongan siapa? Perlu pertolongan daripada Allah. Sebab itu dalam kita berusaha, dalam kita ikhtiar, dalam kita bersungguh-sungguh, jangan kita sombong. Nak jauh daripada sombong ni macam mana? Iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah hubungan antara qada dan qadar dengan usaha, doa dan tawakal. Okey, kita tengok persoalan di bawah tu. Tahukah anda terdapat beberapa aliran yang membahaskan mengenai af'alul ibad? Soalan lagi, apa af'alul ibad? Perbuatan manusia. Okey. Yang pertama, aliran yang pertama yang membahaskan af'alul ibad, aliran ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ahli sunnah wal jamaah. Okey. Okey, satu, Asy'ariyah. Allah Subhanahu Wa Taala, ini aliran dia. Ini daripada ahli sunnah wal jamaah, ini aliran dia. Aliran pertama Asy'ariyah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan qudrat dan iradat kepada manusia dan diberi kuasa memilih untuk melakukan perkara tersebut bersesuaian dengan keizinan Allah. Ini Asy'ariyah. Al-Maturidiyah. Perbuatan manusia tertakluk kepada kudrat Allah dan manusia perlu berusaha. Mu'tazilah, manusia berkuasa penuh melakukan sebarang perbuatan dengan kudrat dan iradat yang diberi oleh Allah. Pandangan itu sesat dan merosakkan akidah. Ini Mu'tazilah lah yang sesat lah.
Manusia berkuasa katanya. Okey, qadariyah, manusia berkuasa penuh melakukan sebarang perbuatan tanpa sebarang hubungan dengan Allah. Pandangan ini sesat dan merosakkan akidah. Ni qadariyah pun sesatlah. Sebab apa? Dia menyatakan manusia ni berkuasa penuh, maka sesatlah di situ. Okay, Jabariyah, semua perbuatan adalah dengan kehendak Allah semata-mata. Manusia tiada kuasa langsung dalam setiap pemilihan. Pandangan ini sesat dan merosakkan akidah. Maka sebab apa? Maka kita pun ada ikhtiar kita. Okay? Memang semua daripada Allah, adalah dengan kehendak Allah. Tapi manusia pun ada pilihan dia. Faham? Ada pilihan dia. Okey. Inilah persoalan tahukah anda tu. Okey, ana harap antum faham berkaitan dengan af'alullah dan af'alul ibad. Okey, terakhir kita tengok yang sebelah, usaha dan tindakan bagi meningkatkan keimanan melalui pahaman konsep af'alullah dan af'alul ibad. Okey, dari sudut individu, apa usaha dia? Apa usaha dan tindakannya? Individu sentiasa merenung dan mentadabbur tanda-tanda kekuasaan Allah. Segala penciptaannya yang ada di langit dan di bumi menunjukkan betapa hebat dan agungnya konsep af'alullah dan makhluknya. Maka kita ni sebagai seorang individu, kita kena ni renung, tadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur kekuasaan Allah. Kita tengok ciptaan dia, kan? Kita tengok betapa hebatnya Allah yang dikatakan af'alullah, hebatnya Allah pada makhluk dia, menciptakan segala-galanya, menjadikan segala-galanya. Okay, usaha, tawakal dan redha serta bersyukur dengan ketentuan Allah. Apabila mengerjakan sesuatu perkara, kita perlu yakin bahawa kita mampu berusaha, tetapi Allah yang akan menentukan kejayaan dan hasil pekerjaan tersebut. Maka di sini usaha, tawakal, redha serta bersyukur ketentuan Allah. Kok mana pun kita kena usaha, kok mana pun kita kena tawakal, kok mana pun kita kena redha ketentuan Allah. Maka kita kena yakin dengan diri kita, yakin kena usaha. Apabila kita usaha, Allah akan memberikan hasil yang baik. Okey, itu dari sudut individu. Okey, dari sudut masyarakat macam mana pula? Senantiasa mengadakan program kesedaran dan bimbingan bagi ahli masyarakat yang menghadapi tekanan hidup akibat musibah yang berlaku, agar mereka yakin terhadap hikmah di sebaliknya. Kita sebagai masyarakat ni macam mana mengadakan program kesedaran? Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak masyarakat kita, anak-anak qaryah kita ni, apabila didatangkan musibah kepada mereka, mereka ni berada dalam kemurungan. Mereka ni tak tahu yang bahawasanya Allah akan bagi hikmah di sebalik musibah yang berlaku dalam hidup dia. Okey, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak mereka tidak berputus asa dan senantiasa berusaha. Sifat berusaha dan bertawakal dalam mengejar cita-cita amat digalakkan dalam Islam, kerana semua perkara-perkara terikat dengan qada dan qadar. Maka ibu bapa, kamu nanti jadi ibu dan ayah, maka kamu ni kena senantiasa kena pastikan anak-anak kamu tidak cepat putus asa. Kan? Hari ni tiba-tiba kawan-kawan semua dapat A+, dia dapat A-, kan? Kita bagi satu motivasi untuk dia. Jangan mudah putus asa. Usaha lagi. Okey? Itulah peranan masyarakat. Okey, untuk negara, apa tindakan, apa usaha? Menyediakan khidmat kaunseling daripada pakar, kaunselor yang bertauliah, supaya rakyat yang ditimpa musibah dapat menguruskan masalah mereka dengan baik dan menerima qada dan qadar dengan tenang bagi jaminan kesejahteraan. Maka negara ni dikena ada khidmat kaunseling. Macam sekarang ni kan, khidmat kan, sekarang ni berlakunya COVID dan sebagainya. Bila COVID, berlakunya PKP dan sebagainya, duduk di rumah, maka di situ berlakunya musibah di antara suami dan isteri, anak-anak dan sebagainya. Maka kerajaan di bawah JAKIM kalau tak silap lah, dia menyediakan satu platform aduan ataupun platform untuk sesi kaunseling bagi mereka-mereka yang ditimpa musibah. Ini negara kita, kerajaan ataupun negara yang telah lakukan, yang kita sedia ada. Ini bertepatan dengan yang ni lah. Okay. Seterusnya, menyalurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukan apabila ditimpa sebarang bencana atau musibah untuk mengurangkan bebanan mereka. Maka kita ni dalam musim PKP ni kan, ini satu bencana alam, ketentuan Allah, qada Allah kan. Semuanya tentuan Allah,
semuanya kerja Allah. Allah bagi bencana dan sebagainya, maka dari sudut kerajaan ataupun negara kok mana pun kena salurkan bantuan dari sudut makanan, dari sudut pakaian dan sebagainya, kan, di sebalik musibah yang berlaku, bagi mengurangkan bebanan mereka. Alhamdulillah. Jadi setakat itu sajalah penerangan bagi tajuk af'alullah dan af'alul ibad. Sekejap lagi anak-anak antum jawab soalan di dalam buku latihan yang anda berikan. Jadi sekadar itu sajalah, mudah-mudahan antum faham dengan penerangan ringkas ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang jahat itu semua yang datang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun ada hakikatnya kedudukan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.